semasa di Temuduga. Okey, seperti yang kita tahu, soalan yang paling famous kalau kita pergi mana-mana Temuduga, hai Fatimah, adalah perkenalkan diri anda. Okey, soalan wajib lah. Jadi macam mana kita nak perkenalkan diri kita untuk impress panel penemu duga supaya dia berminat dengan kita lah. Okay, kita tunggu lagi, baru 9 orang. Kita tunggu dalam 10 orang. Boleh share sebab cara memperkenalkan diri ni saya beli modul semasa saya nak interview Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Modul ni saya beli. Hai Pintu Asmi, boleh guna. Percuma je, saya beli harga berapa dekat 100 juga rasanya, satu set. Oh, bunyi angin ke sana? Okey dah. Okey, boleh. Okey. Kalau cikgu-cikgu interim, sesuailah untuk aplikasikan modul ni. Okey, Sat, tunggu lagi. Boleh juga kalau nak tanya apa-apa soalan kat bawah sebelum kita start cara memperkenalkan diri sewaktu sesi temuduga oleh SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, ataupun boleh juga guna untuk SPA. Sebab yang menulis modul ni adalah panel penemu duga SPA. Waalaikumsalam Habibah. Dengar tak suara Faizah? Sebab tak pakai mic sama rasanya. Okey, dah 15 orang. Okey, kita start sekarang. Boleh share untuk maybe bermanfaat kepada orang lain. Okey, kebiasaannya panel penemu duga akan mulakan sesi temu duga dengan perkenalkan diri anda. Okey. Kebiasaannya orang akan memberikan jawapan macam ni. Nama saya Siti Hajar binti Abdul Wahab. Saya tinggal di Kampung Belukar Luas. Saya merupakan anak kelima daripada 7 adik-beradik. Kebiasaannya orang akan memperkenalkan diri dia macam tu. Dan maybe ada juga orang yang akan memperkenalkan diri dia macam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Syafiqah Fadil. Saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Saya merupakan anak kelima daripada 7 orang adik-beradik. Saya berasal daripada Kedah. Okey, jadi kalau kita perkenalkan diri kita macam tu, rugi sebenarnya. Sebab sesi memperkenalkan diri ni sebenarnya adalah sesi menjual diri kita supaya orang nak kita. Okey. Jadi macam mana cara dia? Cara yang sebenar. Cara yang sebenar adalah, pertama, memang kita boleh perkenalkan diri seringkas mungkin. Yang kedua, kita kena memberitahu panel penemu duga pencapaian tertinggi kita, kemudian kepakaran kita, dan yang keempat adalah pengalaman. Okey, pengalaman ni bagi inform dekat panel penemu duga ni, maksudnya macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang berkaitan dengan kerja yang kita pergi temuduga tu. Contohnya macam temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Jadi kita infolah apa kepakaran kita. Kepakaran kita ni pandai bekerja dalam satu kumpulan ke, sebab dekat sekolah kan kita akan bekerja dalam tim. Okey. Jadi sekarang saya akan bagi contoh lah yang saya buat masa sesi temuduga di Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan di Putrajaya. Okey, diminta perkenalkan diri anda. Saya perkenalkan diri macam ni. Nama saya Siti Hajar binti Abdul Wahab. Saya merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Universiti Malaya. Saya berasal daripada negeri Kedah. Pencapaian tertinggi saya adalah saya merupakan Johan Pertandingan Pidato Bahasa Arab peringkat antarabangsa. Yang kedua, saya pernah menerima anugerah Ma'al Hijrah peringkat negeri Kedah pada tahun 2011. Okey, settle part pencapaian tertinggi. Okey.
kita kena sebut pencapaian tertinggi kita supaya dia tahu, oh kita ni siapa. Kita bukan biasa-biasa sebab kebiasaannya untuk temu Dugong ni persaingan sangat sengit. Kadang-kadang ada sampai 25,000 orang. So kita kena tunjukkan kelainan yang ada pada diri kita supaya panel tu pilih kita. Okey, kemudian saya teruskan dengan Allahumma salli salimat. Lepas saya sebut tentang pencapaian tertinggi, terus saya sebut tentang kepakaran saya. Sebab saya sebut kepakaran tu supaya dia tahu apa yang saya pakar dan kepakaran saya tu boleh membantu tak pihak mereka. Okay, saya cakap kepakaran saya adalah saya mahir dalam bidang pidato dan juga debat. Seperti yang saya beritahu sebentar tadi, saya merupakan Johan Pidato Peringkat Antarabangsa kategori Bahasa Arab. Selain itu, saya juga mahir dalam debat bahasa Arab dan juga saya juga merupakan Johan Pertandingan Pidato Bahasa Melayu antara sekolah-sekolah agama negeri Kedah. Jadi, dengan kepakaran yang ada dalam seni pidato dan debat, saya boleh gunakan dan saya boleh aplikasikan untuk mendidik ataupun mengasah bakat para pelajar di sekolah. Tu dia punya point dia. Kita sebut kita punya kepakaran dan kita buat kesimpulan kecil. Kita boleh guna benda tu untuk belajar di sekolah. Sebab apa? Sebab dia nak pilih cikgu kan. Dia akan pilih cikgu yang betul-betul berkualiti, yang boleh multitasking, boleh buat semua benda. Kalau dia pilih cikgu yang semata-mata boleh mengajar sahaja, tu macam satu kerugian. Sebab cikgu sekarang kan dia kena mengajar, dia kena kurikulum, semua benda. Kalau boleh, kita kena ada banyak skill lah. Kemudian selepas selesai dengan kepakaran, saya sambung pula kepakaran yang kedua. Tadi dalam bidang kita tengok dalam lebih kepada stage kan. Okey, saya sambung dengan kepakaran saya yang kedua adalah dalam bidang sukan. Kita kena sebut kita mahir sukan sebab kalau nak jadi cikgu, kita kan setiap tahun kan ada sukan tahunan. Jadi benda tu penting lah. Saya sebut kepakaran saya yang kedua adalah dalam bidang sukan. Saya mahir bermain bola jaring, pingpong, bola tampar dan juga hoki. Semasa saya kita kena sebut apa yang kita masuk masa kat universiti. Semasa saya di Universiti Malaya, saya telah mewakili kolej dalam kejohanan hoki. Okay. Kedua, saya juga pernah mewakili kolej kediaman ke-12 dalam kejohanan bola jaring peringkat Universiti Malaya. Justru itu, dengan kebolehan yang saya ada dalam bidang sukan seperti bola jaring, pingpong, badminton dan bola tampar serta hoki ini, insya-Allah saya boleh aplikasikan di peringkat sekolah sekiranya saya dilantik menjadi jurulatih ataupun guru sukan dalam bidang sukan yang saya nyatakan sebentar tadi. Setiap daripada apa yang kita sebut tentang kelebihan kita, kita kena buat kesimpulan tuntas yang benda tu boleh memberi manfaat kepada organisasi tu. Okey. Macam kita, contoh kita panel penemu duga. Contohnya kita ni founder pusat tuition. Apa yang kita nak daripada orang yang nak bekerja dengan kita? Mesti kita nak pekerja yang multitasking kan, dia boleh buat macam-macam sebab benda tu akan menguntungkan kita. Okey. Selesai part kepakaran, saya start dengan perkenalkan diri saya dengan seminimum mungkin. Kemudian saya masuk dengan pencapaian tertinggi. Kemudian saya masuk dengan kepakaran. Okey, seterusnya pengalaman. Pengalaman kena sebut dalam part dia suruh perkenalkan diri. Sebab waktu perkenalkan diri ni lah kita kena betul-betul jual diri kita. Sebab kalau kita tak jual diri kita siap-siap, nanti masuk sesi kedua, contohnya panel penubuh kedua tu tak tanya dah, apakah kepakaran kamu? So dia takkan tahu kepakaran kita apa. Kebiasaannya soalan yang selepas perkenalkan diri tu dia akan tanya tentang pengetahuan am. Jadi jual diri siap-siap. KKUM 12 betul, memang best pun college 12. So kita kena jual diri kita siap-siap supaya panel tu dah tahu dah kita ni siapa. Kalau kita tak jual diri kita siap-siap, kita tak habaq kepakaran kita, kita tak habaq pencapaian tertinggi kita, bila dah masuk pertengahan interview, tak ada dah panel tu nak tanya apa kepakaran kamu. Sebab kebiasaannya bila bermula perkenalan, dia akan masuk bahagian panel, dia akan tanya tentang pengetahuan am. Yang panel penubuh lagi satu ni, dia akan tanya tentang subjek yang kita ajar. Contoh pendidikan Islam, kos pendidikan Islam, dia akan tanyalah tentang RPH macam mana, kemahiran mengajar macam mana. So jangan buang masa, jangan bazirkan kesempatan perkenalkan diri tu dengan benda-benda yang biasa. Kena terus jual diri.
Lepas tu saya terus sebut pengalaman. Pengalaman memang kita kena sebut sebab pengalaman tu yang membuktikan kita ni orang yang pernah bekerja. Bila orang yang pernah bekerja ni kita pernah berada dalam satu organisasi tu, maksudnya kita ada satu kelebihan lah. Okay, saya terus cakap pengalaman. Pengalaman pula kita kena pandai juga waktu pengalaman kita bekerja tu, kita kena masukkan apa yang kita dah pernah buat waktu kita, contohnya dekat sekolah. Okay, saya sambung pengalaman. Pengalaman saya juga berpengalaman mengajar di 5 buah sekolah. Pertama, saya pernah mengajar di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah. Semasa saya mengajar di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah, saya telah diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran perdagangan dan juga sejarah tingkatan 5 serta bahasa Melayu tingkatan 3. Yang ini kita kena sebut. Bila kita sebut kita pernah mengajar tingkatan 5, maybe panel penemu duga tu akan ingat, oi, guru ganti je tapi diberi amanah untuk mengajar tingkatan 5. Mesti ada something dengan dia ni. Sebab tu kalau kita jadi guru ganti, pengalaman kita kena cerita detail. Lepas tu saya sebut lagi, semasa menjadi guru ganti di sekolah. Tak apa Arif, sekejap hang boleh dengar balik. Semasa saya menjadi guru ganti di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah, saya telah menjadi jurulatih pidato bahasa Melayu dan juga pidato bahasa Arab. Alhamdulillah, pelajar saya telah berjaya mendapat naib johan dalam kategori dalam pidato bahasa Melayu dan juga pelajar perempuan telah mendapat tempat ketiga. Tengok, kita sebut pula impact kita. Bila kita jadi cikgu ganti, kita pernah menjadi jurulatih apa-apa, kita kena sebut lagi impact kita, coach dia, kita dapat hasilkan budak ni. So bila dia dah dapat hasil tu, maksudnya itu adalah kelebihan kita. Kelebihan dia dah buktikan apa yang dia cakap. Dia kata dia pandai pidato. Okay, buktinya dia dah berjaya lahirkan pemidato. Macam tu lah kita kena sebut secara detail benda ni. Sebab kita tu proses menjual diri kita. Macam kita jual produk, kita kena sebut pelbagai kelebihan lah untuk orang berminat dengan produk tu. Macam juga dengan kita kena jual diri kita sampai orang minat dengan kita lah. Macam tu. Kemudian sebab apa lagi? Semasa di sekolah menengah, jadi siapa yang nak jadi cikgu ni kena, kalau boleh tu kena ada pengalaman. Pengalaman tu lepas tu bila jadi cikgu ganti tu kena aktif lah. Join sukan, bantu cikgu-cikgu bahagian sukan, bantu cikgu-cikgu bahagian-bahagian pertandingan-pertandingan ni supaya jadi modal untuk kita bila kita interview SPP atau juga interim. Okey, kemudian ataupun kalau kerja-kerja lain pun boleh juga kena sebut pengalaman yang berkaitan dengan kerja tu lah. Kemudian saya sebut lagi apa ya, semasa di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah, setakat tu je pengalaman kat Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah. Lepas tu saya sambung. Seterusnya, saya juga pernah mengajar di Sekolah Menengah Agama Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah. Di sana saya mengajar bahasa Arab dan juga RBT. Saya sebut apa yang saya mengajar sebab saya kos pendidikan Islam. Jadi bila saya kos pendidikan Islam, bila saya jadi guru ganti, saya mengajar subjek lain, saya telah membuktikan kepada panel penemu duga bahawa saya ni boleh mengajar banyak subjek. Jadi kalau dia ambil saya, dia tak rugi sebab saya bukan saja boleh mengajar pendidikan Islam, tapi subjek akademik pun saya boleh mengajar. Saya sebut saya pandai sukan sebab bila dia ambil saya, dia takkan rugi sebab saya bukan saja boleh mengajar pendidikan Islam, tapi saya boleh mengajar sukan dan juga saya boleh mengajar pidato. So, kalau dia ambil saya, dia untung. Macam tu lah proses jual diri kat situ. Tak malu dah sebab kita nak kerja kan. Bila kita nak sesuatu, kita kena tonjolkan diri kita yang nampak kita ni lain daripada orang lain. 25,000 orang persaingan. Kita mestilah nak kena tonjolkan diri kita. Kalau kita biasa-biasa, kita macam mana kita nak bersaing dengan orang lain kan? Macam tu. Seterusnya, saya cakap, saya sebut setiap sekolah yang saya pernah jadi guru ganti tu sebab tu adalah pengalaman. Kita kena cerita detail. Selagi dia tak kata stop, dan kita kena jangan terlalu meleret, sebut poin-poin penting je. Lepas tu saya cakap saya juga pernah menjadi guru ganti di Maktab Mahmud Padang Terap. Di sana saya telah mengajar pelajaran bahasa geografi tingkatan 3 dan saya telah menjadi pentaksir kertas soalan geografi tingkatan 3. Yang ni kena sebut sebab tu adalah kelebihan kita. Nak jadi pentaksir ni dia kena masuk kursus. Kebetulan waktu tu rezeki sebab Cikgu Amirah, cikgu yang saya ganti tu dia bersalin. Seorang lagi cikgu sakit. Jadi mau tak mau memang saya yang kena tanda kertas exam budak-budak tu. So tu adalah satu kelebihan yang besar. So saya kena mention benda-benda yang kita ada pengalaman, tanda kertas budak. Benda tu kalau kita interview pendidikan kita kena sebut sebab benda tu lah realiti sebenar yang kita akan buat waktu sekolah. Okey, semasa di Maktab Mahmud juga saya pernah menjadi jurulatih memanah. Sebenarnya yang memanah tu teman budak je.
tengok budak berlatih, saya tak pandai pun mana. Tapi kita jangan sebut kita tak pandai, kita sebut je kita jurulatih mana. Dan kebetulan rezeki adik Amar tu pandai mana. Dia dapat nombor 2. Kita sebutlah impaknya pelajar tersebut berjaya mendapat tempat kedua peringkat negeri Kedah. Kena sebut benda-benda yang gempok-gempok macam tu. Okey, seterusnya yang tu je lah. Saya sambung lagi kat mana. Tu je saya sebut pengalaman dan pencapaian saya semasa saya jadi guru ganti kat sekolah. Tu je. Jadi kena sebut semua benda ni kalau kita pergi interview supaya orang nampak kita ni ada kepakaran, kita pernah ada pencapaian dan kita ada pengalaman. Rasanya tu je perkenalkan diri. Perkenalkan diri guna 4 format ni. Nama kita secara basic, kedua pencapaian kita, kepakaran kita apa dan juga pengalaman yang mana boleh menyumbang kepada institusi tu. Kalau kita pergi interview pekerjaan lain, contohnya kerja apa tak pandai lah kalau kerja lain. Kalau kerja sebab kos cikgu kan, so kita kena cerita benda yang kita ada, yang kita boleh bagi sumbangan dekat institusi tu. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Kemudian kalau nak interview cikgu interim, kalau nak interview, tak kisahlah cikgu interim ke SPP, pengetahuan am tu penting lah. Dia akan tanya, walaupun senang. Namakan negeri-negeri pantai barat. Kalau kita tak study, kita tak tahu. Okey, boleh kalau nak tanya apa-apa soalan sekarang. Sebut je kepakaran kita. Kalau nak interview cikgu ni, mestilah kena sebut benda-benda yang boleh mendorong kepada sekolah. Contohnya kita bekerja apa? Allah masa sendiri Muhammad. Contoh apa kita kena usaha kaitkan pengalaman pekerjaan kita dengan pekerjaan yang bakal kita nak tu. Contoh macam ni juga. Kalau kita tak ada pengalaman, contohnya kita sukan kan. Okey, saya merupakan pemain bola sepak di sekolah. Semasa di universiti, semasa saya bermain bola sepak, saya bermain secara berpasukan. Maka saya sudah terbiasa bekerja secara berpasukan. Jadi saya yakin dan percaya jika saya dipilih sebagai guru, saya mampu bekerja dalam organisasi sekolah secara berpasukan. Sebab cikgu dia tak boleh bekerja seorang, dia kena bekerja berpasukan. Waalaikumsalam Kunuha. Boleh je nak tanya apa-apa soalan sebelum saya off live ni? Yang saya mampu jawab lah, sebab yang ni pun saya, bukan ilmu saya pun belajar daripada modul yang saya beli tu dan saya aplikasikan. Kalau yang tak sempat tengok live ni, boleh je nanti bila saya stop live, boleh start balik tengok daripada awal. Yang penting tak boleh malu dan kena betul-betul jual diri kita. Jangan fikir orang akan kata kita poyo ke, pulen ke, nampak nak menunjuk ke. Buat apa nak fikir kata-kata orang, yang penting kita dapat. Okey, Arif. Untuk SPP, dia hanya minta 3 atau 4 sijil yang tertinggi sahaja. Hai Wani. Kuat sikit suara tu Hajar. Baik Kak Seri. Jadi kalau kat universiti, tolonglah aktif sekurang-kurangnya ada 4 sijil. Pastikan sijil tu tinggilah. Janganlah kita masuk UiT tak ada sijil. You langsung kita ada sijil sekolah menengah sahaja. Sebab nanti waktu interview dia pun akan minta sijil tertinggi peringkat universiti. Saya masukkan sijil pidato antarabangsa, sijil Ma'al Hijrah. Satu lagi apa Satu lagi sukan kot tak silap. Okay, boleh je nak tanya apa-apa soalan sebelum nak off. Sebab tak pandai nak cakap kalau tak ada soalan. Pakaian pun kena jaga juga etika pemakaian. Tak boleh lebih 3 warna. Hai Kak Wana. Boleh ke nak tanya apa-apa soalan sebelum kita nak off? Okey.